Pohon kukuh kerana akarnya, akar kukuh kerana tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sejahtera kepada Cik Sandy yang bersungguh-sungguh dengan usahanya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tetamu cilik kita yang berdua ini. Mungkin kali pertama saya berucap di hadapan kalian. Namun banyak kali saya telah berucap di hadapan yang lain. Walaupun sedikit tidak apa, namun kualiti itu perlu. Kuantiti itu tidak semestinya menjanjikan kualiti. Saya sebenarnya pada hari ini terpinga-pinga dan tergamam dengan tajuk yang dibawakan oleh sahabat-sahabat kita, terutamanya Puan Halimah. Saya jadi terdiam di situ selepas Puan Halimah menghabiskan ucapannya. Saya agak tergamam kerana saya rasa satu hari saya pun akan ke sana. Saya nak melihat. Dan agak juga terkejut dengan hujah-hujah yang dikeluarkan oleh Cik B kita berkaitan dengan sifat positif itu bila kuat, yang negatif boleh mencapai satu matlamat. Begitu juga dengan Tuan Haji yang tidak kurangnya dengan kekurangan dan kelebihan bandaraya negara jiran kita, Indonesia. Namun saya tak nak bercerita tentang ketiga-tiga yang telah diceritakan. Saya nak berceritakan tentang tajuk saya. Tajuk saya mungkin tidak semenarik seperti anda yang telah sampaikan ucapannya. Patau-patau dan Bukit Kuda, tanda soal. Atau dengan nada yang lebih tepat, Patau-patau dan Bukit Kuda. Patau-patau dan Bukit Kuda merupakan dua kampung. Adalah dua nama kampung yang terletak di wilayah Persekutuan Labuan. Kampungnya agak terpencil. Saya mendapat satu pengalaman yang amat menarik setelah saya pergi ke dua kampung ini. Saya bawakan dengan kampung yang pertama, Kampung Bukit Kuda. Kenapa saya sampai ke sana? Kan ada London, kan ada Jakarta, kan ada Niagara, kan ada tempat yang mana-mana tempat yang kita boleh pergi. Tetapi pada waktu itu saya pun juga bersifat spontan nak pergi ke sana. Saya tak sangka yang saya terpilih untuk mewakili Malaysia dalam satu forum ASEAN. Dan saya berpeluang untuk mewakili belia Malaysia pada waktu itu untuk menyampaikan idea saya berkaitan dengan kreativiti dan inovasi dalam satu forum ASEAN, mewakili negara kita yang tercinta. Saya gambarkan delegasi-delegasi negara-negara ASEAN ini akan duduk di hotel 5 bintang di Labuan, terutamanya di Financial Park ataupun Ujana Kewangan di Labuan. Namun bila kita tiba, turun mendarat daripada kapal terbang, tiba-tiba kami dibawa ke satu kampung. Delegasi daripada Korea Selatan terpinga-pinga, delegasi daripada Jepun tertanya-tanya. Saya sendiri apatah lagi, kerana saya mempunyai ekspektasi ataupun jangkaan yang sangat tinggi. Kami ni delegasi forum ASEAN ni, kenapa kami diletakkan di kampung ceruk begitu? Rupa-rupanya ada matlamat yang ingin disampaikan oleh pihak MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Saya selaku delegasi Malaysia ditempatkan dengan delegasi Jepun dan juga delegasi Filipina pada waktu itu. 3 orang, satu rumah untuk satu keluarga. Pengalamannya amat menarik. Delegasi Filipina itu tersebut tidak pernah ada pengalaman duduk di kampung seperti itu, Kampung Bukit Kuda. Sebenarnya, percutian yang kami pergi ini adalah percutian berbentuk inap desa, di mana setiap delegasi dibahagikan kepada foster parent ataupun keluarga angkat masing-masing. Jadi, panas saya di sini. Jadi, kami terkejut. Kami perlu cepat mahir dengan lenggok bahasa yang mereka katakan, kerana kita tahu lenggok bahasanya lebih mirip kepada Indonesia dan juga Brunei di Labuan. Dan
siulan dan juga nada juga agak berbeza. Paling menakjubkan juga adalah masa, cepat 1 jam daripada Malaysia. 7.30 di Semenanjung, mereka adalah 6.30. Jadi kalau 6.30 di Malaysia, mereka sudah 7.30. Jadi pada waktu tu saya hairan, saya tengok jam. Pengalaman saya yang waktu tidur malam pertama, saya tengok jam, saya tengok saya punya ibu angkat telah bangun pukul 4.30 pagi. Kenapa memasak? Kami dalam satu bilik 3 orang, kami mengumpat dengan beberapa delegasi lain. Kenapa makcik ni bangun awal-awal sangat? Kita bukan lapar sangat pun nak breakfast kan? Baru pukul 4.30 pagi. Rupanya baru kami tahu. Dan saya pun selaku orang Malaysia, rupanya tak tahu. Jadi agak malu pada waktu tu. Tapi tak apa. Pengalaman tu agak menarik. Dan yang paling menarik saya adalah layanan mereka. Saya ingatkan layanan keluarga angkat ni seperti biasa. Tetapi saya dapat rasakan layanan mereka adalah layanan seperti melayan seorang anak. Ya, memang mereka dibayar dengan beberapa jumlah wang untuk melayan kami selaku delegasi Forum ASEAN. Tetapi pada waktu itu, layanan mereka amat seperti saya berada di rumah sendiri. Saya panggil ibu dan bapa angkat saya sebagai mama dan papa pada waktu itu. Mereka amat ceria mama tu. Amat ceria sehingga kan pada akhir Forum ASEAN tersebut, keluarga angkat kami mendapat keluarga terbaik kerana anaknya ceria, ibu bapa angkatnya juga ceria. Yang paling best, saya ada pengalaman tinggal di rumah tiangnya tinggi, agak tinggi berbanding biasanya rumah kita kat bawah, agak tinggi tiangnya. Saya macam kagum sebab bila kita pijak lantai tu, saya maklumlah saya ni tidak berapa kurus. Jadi bila saya memijak tangga kayu tu, saya risau juga mungkin ada risiko roboh. Tapi sebenarnya tidak. Saya pijak tapi bila saya memijak, bunyi dia tu menyebabkan saya ketawa sendirian. Dan pada waktu itu mungkin ibu angkat saya terasa ke apa, sebab saya cakap dengan ibu angkat saya cakap, mama, sebenarnya bukannya saya nak perli atau apa, tapi saya macam tergelak. Saya macam, boleh ke saya duduk kat rumah ni, takut saya roboh kan. Tidur malam tiba-tiba roboh. Saya takut. Yang paling best bila airnya juga, saya tak pasti di mana pengaliran sisa-sisanya, saya tak pasti. Tapi saya tengok macam jaga sangat kebersihan. Saya tak tahu. Sampai sekarang saya tertanya-tanya, macam mana orang di kampung Bukit Kuda boleh hidup daripada 1930 sampai sekarang. Dan anak-anak mereka semuanya berjaya. Rumah mereka tidak besar. Saya rasa dalam 3 kali ganda bilik ini saja. Tidak besar, rumah kayu lagi. Itu pengalaman cetek saya lah. Yang kedua adalah pengalaman di Patau-Patau. Patau-Patau ni juga adalah nama kampung. Kampung Air Patau-Patau. Salah satu tarikan di Labuan. Di mana kali pertamanya, sudah berpeluh saya, kali pertamanya saya hadir ke sebuah kampung yang sangat ramai penduduknya, populasinya, tetapi berada di atas air. Kami selaku delegasi Forum ASEAN pada itu disambut, dikompang, dibunga manggarkan dan sebagainya untuk sampai ke kampung itu. Paling menarik adalah kami diiringi oleh angkasawan negara kita, Dr. Faiz dan juga Muzaffar meraihkan kami selaku delegasi Forum ASEAN pada waktu itu untuk ke kampung tersebut. Kami berlagaklah macam VIP sekejap pada waktu itu. Tapi satu pengalaman yang bagus, bila kami tiba di rumah tu, kami jangkakan rumah itu tak cukup segalanya. Dah berpeluh, nitik-nitik dah. Mungkin aircon kurangnya. Kami jangkakan rumahnya tak cukup segalanya. Tetapi bila masuk ke dalam rumah tersebut, lengkap, siap ada penghawa dingin, sofa yang cantik, susunan yang terletak dengan kemasnya. Dan kami tak menjangkakan, rumah di atas laut juga boleh secantik seperti itu. Ada yang sampai 2 hingga 3 tingkat.
pergilah ke kampung air Patau-Patau. Merasai pengalaman itu sendiri. Paling penting, di situ saya ada pengalaman makan duduk bersila dengan mereka dan dihidangkan dengan 4 jenis lauk. Ikan liking, sayur pucuk ubi masak lemah dengan tauge, ayam masak sambal dan juga ikan rebus, ikan bakar. Yang paling menarik perhatian saya adalah ikan liking. Ikan liking tu seolah-olah di Semenanjung ni adalah ikan perkasap. Tetapi dalam istilah mereka adalah ikan liking. Dan yang paling saya tak boleh masuk ke dalam tekak saya adalah ambuyat. Semua tahu ambuyat? Tak. Ambuyat adalah makanan, sejenis makanan sagu yang diperbuat daripada sagu yang merupakan makanan tradisi orang Labuan. Sebenarnya ambuyat adalah makanan tradisi masyarakat Brunei, masyarakat Kadayan Brunei. Tak sedap ke tuan? Sagu yang dibuat dan perlu dimakan bersama ikan rebus. Jadi tekak saya tidak boleh terima, tapi tak tahu tekak orang lain. Hanya ada di situ, saya tak tahu yang lain macam mana. Ikan rebus. Itu pengalaman, tapi walau macam mana pun disebabkan tuan rumah bersungguh-sungguh membuat ambuyat untuk kami, jadi kami merasa juga walaupun selepas itu kami pergi ke toilet muntah banyak kali. Saya tak boleh terima sangat yang itu. Tapi ingin saya katakan di sini, pengalaman yang menyentuh hati saya adalah sehingga ke hari ini saya masih akrab lagi dengan foster parent ataupun ibu dan ayah angkat saya di Labuan. Sehinggakan setiap perkembangan saya diambil tahu dan dia berkunjung ke Semenanjung juga, dia berjumpa saya. Akrabnya dia menganggap sampai kami seperti anak mereka. Dan paling menarik, semasa saya di forum tersebut, di Taman Botani Labuan, saya ada menanam sebuah pokok yang dinamakan dengan nama saya, Nur Hafiz. So kata ibu dan angkat ayah saya, pokok tu sudah besar. So dia kata suruh datang ke Labuan cepat. Sebab nama pokok tu digazetkan atas nama delegasi Forum ASEAN. Jadi saya tak sabar untuk berkunjung ke Labuan sekali lagi, nak lihat betapa macam mana besarnya pokok tersebut. Saya pergi sebenarnya pada tahun 2011, tahun lepas. Jadi kesimpulannya di sini adalah bila kita pergi ke sesuatu tempat, kita jangan fikir untuk bergembira sahaja, tapi kita fikir apakah hikmah yang kita boleh dapat daripada mata penglihatan kita di sekeliling. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.